برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Okey. Apa tu? Kita nak tengok sekali lalu kertas latihan yang saya bagi tu . Latihan tu sebenarnya dia ulang kaji semua sekali tapak tangan. Kecuali tapak tangan pertama dan tapak tangan yang kedua sajalah. Maknanya kita ulang kaji semua tapak tangan kata kerja. Jadi setelah kita bagi latihan yang seolah-olah intensif begini, barulah kita nampak sama ada berabuk ataupun terus tak ada habuk lah yang buat tu kan. Sama ada dia skor 1-0-0 ataupun 0-0-1. Dia terbalik macam tu je kita. Jadi maknanya alhamdulillah majoriti hantar lah. Cuma kadang-kadang macam yang setengah-setengah sendiri bagi tahu tu, sama ada careless. Careless ni maksudnya mungkin kita tak tumpu, ataupun dia bukan careless. Kita macam tak berapa nak, kita tak berapa nak sure jawapan tu. Jadi saya tak akan go through satu-satu sebab banyak ni . Cuma saya nak bagi macam lebih kurang tips sajalah. Okey. Kita ada 3 set tu kan. Lepas tu kita ada 3 set. Jadi saya akan pergi satu persatu. Maknanya yang pertama kita ada muka surat 1 sampai muka surat 2. Saya ikut susunan asal saya tak pisahkan. Kemudian set kedua kita ada muka surat 1, 2 dan 3. Dan set seterusnya kita ada muka surat 1, 2 dan 3 juga. Okay. Jadi kita lihat muka surat yang pertama dulu. Set pertama yang ada muka surat 1 dan muka surat 2. Tak dah buat surat kan? Okay. Tak dah buat dah saya. Yang mana? Belum. Belum. Okey. Muka surat 1 dan muka surat 2. Alright. Muka surat pertama, kita ada 5 soalan di atas. Latihan fi'il madhi. Kemudian yang tu kita dah buat Ustaz, yang buat dah Ustaz. 1, 2 dah discuss. Dah buat. Muka surat 1 dan 2 dah buat? Ya. Dah discuss dah. Set kedua dah? Set kedua belum. Alright, kita tengok set kedua. Belum. Muka surat 1. Set kedua. Ya, set kedua ada muka surat 1, muka surat 2 dan muka surat 3 lah. Okey. Yang ini pun alhamdulillah latihan madhi 10 soalan di atas, majoriti boleh buat, tak ada masalah. Kalau silap tu silap-silap yang terlepas pandang ajalah. Kemudian 4 soalan bawah tu ada mudhari'. Mudhari' pun okey. Kita tengok muka surat sebelah. Surat sebelah pun tak ada masalah. Majoriti boleh buat juga. Okey. Alright. Kemudian yang muka surat 2, latihan fi'il amar bawah tu. Muka surat 2, latihan fi'il amar, ada 5 soalan. Yang ini mungkin sebab kita target kita bukan bahasa Arab penulisan ataupun bukan bahasa Arab perbualan. Jadi soalan ketiga tu, cuba tengok soalan 3. Ya, Aisyah. Latihan fi'il amar. Latihan fi'il amar soalan ketiga. Jadi yang ini kita tak boleh kata apalah sebab mungkin masalah vocab. Iaitulah perkataan. Tapi sebenarnya, tengok betul soalan ketiga. Sebenarnya lah, walaupun kita kata kita tak tahu vocab, tapi dalam ayat itu sudah ada jawapan. Di mana jawapan dia? Kum. Tengok kum tu. Nampak tak? Dia tak ada alasan kata tak faham. Sebab ini bukan untuk faham. Saya kata belasah tulis saja. Jadi dekat kita punya ayat tu, dia sudah ada hint jawapan. Apa dia? Kitabukum. Kita kum ni kita cakap dengan siapa? Assalamualaikum. Jadi kum tu sudah tentu jari tengah bawah sekali. Jari tengah bawah sekali siapa? Antum.
Antum. Maknanya dekat tapak tangan Ammar, kita hanya buat, kita copy saja. Maknanya apa yang ada di jari tengah bawah sekali, iaitulah apa? Tambahan alif dan waw di belakang. Tambahan alif dan waw di belakang. Ya. Yang mana Ustaz? Saya buat set yang kedua muka surat 2. Set yang kedua. Set kedua muka surat 2. Set pertama ada muka surat 1, muka surat 2 saja. Set kedua ada muka surat 1, 2, 3. Sekarang saya ada di muka surat 2. Latihan fi'il amar. Ada 5 soalan. Ada 5 soalan. Okey. Saya sedang cerita soalan yang ketiga tu. Soalan yang ketiga, dalam kurungan, saya bagi untuk soalan fi'il amar, dalam kurungan saya sediakan fi'il mudhari'. Jadi ada setengah tu dia pening juga. Tiba-tiba dia pening kat situ. Jadi kalau pening kat situ, tak payah pergi klinik tak boleh jawab. Pergi dekat nota cara-cara membuat fi'il amar. Di awal-awal mukadimah sudah cakap amar dibuat daripada fi'il mudhari'. Jadi maknanya memang kena ambil mudhari' lah. Lepas tu kita follow je lah dia punya apa step-step dia. Okey, sekali lagi soalan ketiga, ayat yang ketiga tu ramai yang buat kesilapan di situ. Ya. Andai kata saya hanya sediakan ya tulab, itu mungkin saya tak boleh nak marah. Sebab apa? Bukan marah, maksud saya tak boleh jadi isu lah, sebab kita tak tahu tulab itu sama ada dia singular atau plural. Tetapi dalam ayat itu sudah ada hint jawapan, itulah kum tu. Kita bukum. Jadi bila kum, automatically antum. Sama juga macam soalan yang keempat. Soalan yang keempat, kalau kita tak faham binti, setengah orang mungkin dia keliru, bin ke binti, laki ke perempuan, di situ sudah ada ki tu. Darajatu ki. Ki itu dia punya keyword dia lah. Jadi maknanya arahan itu kita tujukan kepada anti. Awak seorang perempuan. Jadi sama dengan soalan yang kelima, kita ada ka. Itu saya guide macam itu je lah. Okey, pindah ke muka surat 3. Muka surat ketiga, latihan fi'il nahi. Muka surat yang ketiga, latihan fi'il nahi. Soalan 1 tak ada isu sebab memang ditujukan kepada Zainab. Okey. Yang kedua ramai keliru. Yang kedua ni ramai yang terkeliru. Sebab apa? Sebab tak boleh nak agak nas tu seorang ke ramai. Dia tak boleh agak an-nas, ya ayyuhan nas, sama ada seorang ataupun ramai. Tetapi tanda sajalah dalam Quran kita ada surah Qul a'udzu birabbin nas, kita ada surah Al-Insan. Jadi dalam Quran kalau dia sebut insan itu satu orang. Kalau dia sebut nas itu ramai. Ya ayyuhan nas. Okey. Kemudian yang keempat. Ramai Ustaz. Apa dia? Jawapannya apa Ustaz? Nas ramai lah. Nas ramai. Insan seorang. Okey. Jawapan dia lah tak budu. Kena lah tak budu lah. Antum. Tapi kenapa salah ni Ustaz? Salah? Jawapan tak budu kan? Saya punya Ustaz buat salah. Tak budu ke yak budu tu? Tak. Yang budu kat situ tu yang budu. Lah yang Nanti saya cek balik. Siapa-siapa yang ada saya tersilap tanda tu boleh hantar semula. Jadi Majlis Keperluan Malaysia akan review balik lah mana-mana yang. Okey, yang keempat. Yang keempat pun ramai yang terjebak juga. Iaitulah dia tak boleh nak agak sama ada jamaah itu lelaki atau perempuan. Tetapi kalau kita tak sure dekat jamaah, belakang sudah ada kom. Nampak? Belakang sudah berdentum tu. Assalamualaikum dekat belakang tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum takkanlah perempuan kan. Jadi tak jadi isu. Sebenarnya jamaah tu walaupun perkataan tu ada ta simpul, dia untuk semua ramai lelaki. Tapi kalau kita tak sure tak apa kerana kita sudah ada kom di belakang. Kom itu yang menunjukkan sama ada kata kerja yang kita nak guna itu lelaki atau
atau perempuan. Okey, yang terakhir tak ada isu juga kerana sudah ada perkataan ibni, my son, anak lelakiku. Cuma sedikit peringatan sebelum kita pergi muka surat yang belakang-belakang tu, masih ada lagi yang buat fi'il nahi ni tidak berdasarkan nota kita. Jadi bila dia buat tidak berdasarkan nota, dia terlupa nak tukarkan huruf ya di depan itu dengan huruf ta. Okey jadi kalau isu tu berlaku dan masih tak sure lagi, kembali kepada nota kita, pergi refer dekat cara-cara membuat fi'il nahi. Cara-cara membuat fi'il nahi. Okey, kita pergi ke set yang terakhir. Set yang terakhir muka surat pertama. Muka surat pertama latihan fi'il madhi. Madhi maknanya alhamdulillah ramai yang okey. Tapi ada juga yang sedikit tersilap langkah dan sebagainya. Sebagai contoh, cuba tengok soalan 7. Soalan yang ke-7. Okey. Soalan yang ke-7, andai katalah kita jadikan alasan apa? Saya tak faham soalan. Okey, tak apa. Majlis peperiksaan akan menilai kita punya alasan tu sama ada valid atau tak valid lah. Jadi, cuba kita lihat. Biasanya ayat sama je. Bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, kita kena kenal pasti dia panggil apa? Dia panggil tu? Jenis ayat. Bukan gender, jenis ayat. Kalau bahasa Melayu dulu kita belajar, dia contohnya apa? Kita ada ayat penyata. Ayat penyata. Ayat penyata tu apa? Ayat penyata tu statement saja, statement. Contohnya apa? Kerajaan Malaysia akan mengadakan pilihan raya pada tahun hadapan. Itu bila kita cerita tentang kerajaan Malaysia, maknanya watak dalam tu semua adalah watak apa? Third person. Kita. Okey. Dia berbeza dengan ayat yang ada apa? Yang ada tanda seruan atau ada tanda soalan. Kalau ayat itu di belakang ataupun dia start dengan kata seruan, contohnya wahai Muhammad, ataupun dekat belakang tu ada tanda seruan ataupun tanda soal, sudah tentulah ayat itu direct conversation. Maknanya kita bersembang dengan orang tu. Kita tak boleh tanya orang tak ada. Mana kita boleh tanya orang tak ada depan kita? Jadi maknanya di sini ramai yang silap. Kenapa? Mungkin dia tak ada masalah dengan perkataan muslimun. Tetapi dia tak sure muslimun itu jari kelengking bawah sekali ke jari tengah bawah sekali. Jadi bila ada tanda soal, apa itu muslimun? Muslimun tu seorang ke ramai? Ramai. Jadi apa yang kita gunakan? Antum lah. Tak boleh guna hum. Sebab dia ada tanda apa? Dia ada tanda soal di belakang. Sama isu dengan nombor 5. Nombor 5 ni mungkinlah wallahualam tak sure sama ada Nisa itu seorang atau ramai. Nisa ni ramai surah An-Nisa. Kita suratul Nisa. Nisa ni ramai. Jadi bila soalan itu wahai perempuan-perempuan, kita kena guna jari telunjuk bawah sekali. Antunna. Kita kena pakai antunna. Berbeza dengan nombor 8. Nombor 8 ni nampak macam okey perjalanan accident juga. Ingatkan dah okey lah, ada yang accident juga kat sini Ini ayat penyata. Kita bercerita tentang Fatimah. Tapi ada yang tersilap, dia guna apa? Dia guna jari telunjuk atas sekali. Jari telunjuk atas sekali itu anti. Itu kalau kita bersembang dengan Fatimah. Tapi di sini kita bercerita tentang Fatimah. Fatimah adalah third person, orang ketiga. Jadi kita kena pakai jari manis atas sekali Okey. Muka surat 2. Muka surat yang kedua. Alright. Ni pun okeylah, tak ada apa. Ada juga yang tergelincir juga di situ. Mungkin slipper dia tak berapa okey tapak dia tu. Alright. Yang terakhir, muka surat 3. Muka surat 3 alhamdulillah kita dah guide ni sebenarnya. Jadi ada yang buat macam-macam style lah, ada yang buat kotak, ada yang buat itu. Ada yang tulis pakai pensel dengan saya pun tak nampak dengan saya pun tak faham pula tulisannya. Jadi yang ini tak ada masalah. Majoriti boleh buat. Mungkin ada sedikit tersilap tu antaranya apa? Kesilapan yang biasa kita buat
Yang biasa saya lihat sewaktu kita menanda, kadang-kadang terlupa nak matikan huruf yang terakhir. Yang itu kena ingat betul-betul. Amar asal yang berada di jari tengah atas sekali anta dengan nahi asal yang berada di jari tengah atas sekali itu adalah milik awak seorang lelaki. Dia tidak ada apa-apa imbuhan di belakang. Jadi huruf akhirnya berbaris mati. Huruf akhirnya mesti mati. Kemudian ada 2-3 lagi yang mungkin apa? Sama ada tak hadir ataupun tak ikuti kelas kita, ada masalah dan sebagainya, dan terlupa mungkin nak tengok rakaman, jadi dia terlupa nak tukarkan di fi'il nahi itu huruf ya kepada huruf ta. Huruf ya sudah tidak ada lagi. Semua nahi kita tukar kepada huruf ta lah. Jadi alhamdulillah lah. Majoriti lulus, majoriti boleh ni lah. Jadi untuk sesi ni kita tak ada buang student lah, alhamdulillah semua dulu alhamdulillah. Okey. Ada apa-apa? Ada apa-apa bantahan ke bangkangan ke? Okey. Okey. Ini tak faham ni. Tak apa. Kalau rasa tak puas hati ataupun rasa macam saya sepatutnya saya boleh skor 100 ni, insya-Allah lepas ni kita bagi latihan. Insya-Allah. Kita tambah lagi latihan. Okey Alright. Sila buka buku yang ada binding tu. Nota yang berbinding itu. Latihan intensif fi'il, Ustaz. Ya. Latihan intensif fi'il. Okey. Ya, saya. Ya. Okey, untuk hari ni sila buka muka surat 9 terlebih dahulu. Sila lihat muka surat 9. Ya. Muka surat 9. Okey. Alright. Ya, saya. Tolong apa? Tolong keluarkan. Semua sekali tapak tangan. Semua sekali tapak tangan. Keluarkan. Okey. Kalau boleh susah sangat ring tu gantung kat jari. Pegang ni tu biar gantung. Okey. Jadi hari ini apa maksud intensif? Hari ini kalau sebelum ini kita belajar madhi, kita go through ayat-ayat madhi saja. Lepas tu kita pindah kepada mudhari', kita lihat ayat-ayat contoh ayat Quran yang ada mudhari' saja. Kemudian kita naik ke amar. Jadi nahi sudah habis. Jadi nak cari ayat yang ada nahi saja susahlah. Jadi kita apa? Kita buat semua sekali. Maknanya cuba lihat muka surat 9, vocab yang ada di atas itu. Maknanya sebentar lagi kita akan baca ayat-ayat yang ada madhi, mudhari', amar, nahi daripada satu perkataan yang sama saja. Maknanya perkataan yang sama. Contohnya apa? Qatala di atas. Qatala telah bunuh. Mudhari'nya apa? Yaqtulu. Yaqtulu adalah mudhari'. Membunuh. Amarnya apa? Uqtul. Bunuhlah. Uqtul. Bunuhlah. Kemudian yang terakhir. La taqtul. Jangan bunuh. Okey. Jadi kita akan lihat. Okey. Jangan bunuh. Mana la taqtul tu? Atas lah, ke atas, kotak atas. Atas sekali? Atas sekali tu. Kotak anda? Oh, yang petak atas? Kat atas, kotak-kotak. Kat kotak. Kotak atas sekali tu. Qatala yaqtulu uqtul. Kotak yang kedua, la taqtul. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita lihat madhi terlebih dahulu. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru
raqabatin mu'minatin. Okey. Ini adalah yang kita panggil sebagai qisas. Dalam fiqh kita ada dua. Satu hudud, satu qisas. Apa itu qisas? Bunuh balas bunuh. Kalau bunuh, kita bunuh orang, apa dia punya hukuman dia? Sama ada sengaja atau tidak sengaja. Dalam ayat ini Allah kata apa? Waman dan siapa? Sesiapa? Barang siapa? Barang siapa yang qatala, telah membunuh. Mana waman tu barang siapa? Yes, siapalah, siapa, barang siapa. Okey, sesiapa, tak ada masalah. Sesiapa yang qatala, membunuh, mukmin, seorang yang beriman. Seorang mukmin, orang Islam lah. Tetapi pembunuhan ini secara khata'. Khata' apa? Salah. Tersalah. Lebih kurang tak sengaja lah. Ustaz, Kan? qatala tu membunuh ke telah membunuh? Telah. Telah. Tak kisah. Dia memang madi. Madi maknanya telah lah sebenarnya. Okay. Okay. Alright. Secara khata', salah, silap, tak sengaja, plastik kepala ayam kena pakcik tu pula. Allah, meninggal ya. Nauzubillah. Jadi, apa dia punya hukuman kalau ikut syarak? Maka Tahriru raqabatin mu'min. maka tahrir, bebaskan Tahrir, bebaskan. raqabatin mu'minatin. Di bawah sudah ada makna. Apa makna dia? Raqabah mukminah? Raqabah tu hamba Ustaz. Okay. Di sini kita kena faham ini cerita lama lah. Ini cerita orang dulu dia ada hamba sahaya. Jadi salah satu cara Islam nak menghapuskan perhambaan, dia suruh bebaskan hamba. Kalau orang zihar ke, orang langgar sumpah ke, bebaskan hamba dengan harapan perhambaan tu akan slow-slow jadi tak ada lah. Jadi secara makna mafhum, raqabatin mu'minatin diterjemahkan sebagai hamba yang beriman. Hamba yang beriman. Tetapi makna asal raqabah itu ialah tengkuk. Tengkuk. Tahu tengkuk? Kenapa hamba itu diambil daripada perkataan tengkuk, seolah-olah kita dah ikat tengkuk dia tak boleh pergi mana-mana, kita pegang remote dia. Air 2, ambil air. Mi goreng 3, mi goreng. Macam itulah. Seolah-olah kenapa dia pakai perkataan raqabah. Alright. Ayat yang kedua. Fahazamuhum biiznillahi wa qatala Daudu Jaluta. Maka hazamu, mereka mengalahkan. Hazama, 3 huruf asal dia. Hazama. 3 huruf asal fi'il madhi dia ialah hazama, telah mengalahkan. Maka mereka telah mengalahkan mereka. Mereka mengalahkan mereka. Mereka yang pertama tentera Talut di dalam surah Baqarah. Mereka kedua tentera Jalut. Maka mereka mengalahkan mereka dengan biiznillah, dengan izin Allah. Dengan izin daripada Allah. Wa qatala Daudu. Kalau bahasa Melayu kita ambil Daud dululah. Dan Daud
telah membunuh Jalut. Bunuh Jalut. Dan telah membunuh Daud akan Jalut. Jalut nama orang, Daud nama orang lah. Dan Daud telah membunuh Jalut. Okey. Ini kalau anak-anak kita sekolah yang tadika ke sekolah rendah bahasa Inggeris tu, ini dia punya buku yang David versus Goliath. David lawan Goliath tu Jalut ya. Okey. Itu versi Mak Saleh lah. Okey, baris ketiga. Baris ketiga kita pindah ke ibu jari. Fi'il madhi ibu jari. Oh, tahu. Daripada qatala sudah menjadi apa? Qataltu. Aku telah bunuh. Alright. Jadi ayat ini Nabi Musa mengadu kepada Tuhan. Semalam dia tumbuk satu orang, meninggal pula kawan tu. Dengan satu tumbukan saja kawan tu meninggal. Jadi di awal ayat kita ada fi'il madhi qataltu. Di hujung ayat kita ada fi'il mudhari'. Ini nanti itulah cara kita nak scan ayat tu. Itulah function tapak tangan kita. Cuba tengok mudhari' yang hujung sekali tu. Jari mana tu? Wah. Mudhari'. Jari kelingking, jari mana? Buka tapak tangan mudhari'. Kat mana? Hilang dah tapak tangan begini. Ustaz kata apa tadi? Buka tapak tangan mudhari', tengok di mana, jari mana. Jari tengah kan? Tengok betul-betul. Tengok jari saja. Atas, baris atas, bukan. Ini teknik nak kenal pasti jari. Jari ini pun. Jari kelingking bawah sekali. Ya, jari kelengking bawah sekali. Tapi dia ni tak apa Ustaz. Ni tu. Jari home. Okey, jari kelengking Ni bawah jari sekali. jari home je Tapi Okey. kalau ni boleh sama ke Ustaz? Okey. Jari kelengking bawah sekali, kalau kita tengok depan ya, belakang ada waw dan nun. Betul? Ya. Jadi yang penting jumpa tu dulu. Bila dah jumpa situ, tapi ada beza sedikit. Nun di jari kelengking berbaris atas. Ayat kita baris apa? Bawah. Jadi maksudnya apa? Aku tu. Maksudnya ada ya yang dibuang di situ. Yaktuli. Tengok ni. Tengok saya punya whiteboard ni. Ada asalnya ada non ya. Ya tu saya. Saya tu dibuang. Dibuang dalam tulisan. Tetapi ada dalam makna. Jadi alright. Jadi apa cerita dia? Qala, dia telah berkata. Musa telah berkata, Rabbi, Tuhanku, Inna apa? Sesungguhnya. Inna tu sesungguhnya. Inni Aku. sesungguhnya aku. Sesungguhnya aku qataltu, aku telah bunuh. Aku telah membunuh. Min daripada. Hum siapa? Mereka. Aku telah bunuh daripada mereka. Maknanya Nabi Musa dengan Fir'aun itu etnik yang tak sama. Nabi Musa dia Israel. Katakan saya telah bunuh daripada mereka. Kita pergi Sabah, kita bunuh orang Bajau tu. Maknanya seorang Bajau dah kena bunuh. Alright.
Nafsan, satu orang. Satu orang. jiwa. Satu nyawa. Jadi perkataan nafsu, satu individu. Kat sini tak sesuai lah satu nafsu. Seseorang lah. Maka, jadi apa yang berlaku setelah pembunuhan itu terjadi? Maka, akhafu, aku takut. Maka aku takut. Tak ada makna, tapi boleh letak makna bahawasanya pun tak apa. Maka aku takut bahawasanya yaqtuluna. Sekali lagi, yaqtuluna fi'il apa? Mudhari'. Fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' di sini kita terjemahkan dengan future tense. Nampak tak? Maknanya maka aku takut bahawasanya mereka akan bunuh aku. Mereka akan membunuh aku. Okay. Alright. Itu dialog di antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baris yang terakhir, tak berapa lama lepas itu berlaku lagi pertengkaran di antara Musa dengan seseorang lagi. Jadi orang tu sudah suspend. WhatsApp sudah viral, Nabi Musa pernah bunuh seorang. Jadi dia kata, takkan kau nak bunuh aku macam kau dah bunuh semalam? Itu soalan dia. Jadi dia tanya kepada Musa, qala ya Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil amsi? Tanda soal. Selepas perkataan bil amsi, kalau prosa moden, tulisan biasa kena ada tanda soalan. Quran tidak ada tanda soal. Okey. Qala, dia berkata, dia telah berkata, ya Musa, wahai Musa. Itu soalan lah. Adakah turidu, kamu hendak, adakah kamu hendak hendak apa? Membunuh aku. Jadi sebenarnya tengok sini an tu tak ada makna lah. An tu macam TO tu. Mak Saleh dia guna TO. You want to. Tu apa? Tak ada apa. Mana ada makna TO tu. TO kat sini tak sama dengan TO dekat sampul surat dekat pos tu. Dia tak kata beritahu bahawa boleh. Dia tak semestinya. Oh ya. Ada kalanya kita kata bahawasanya. Tapi kalau I want to eat, dekat mana bahawasanya tu? Saya hendak bahawasanya tadi. Jadi biar je. Tak ada makna TO. TO makna apa? I want to eat, saya nak makan kan, tak ada makna. Taqtula. Cuba lihat taqtul. Yang ini di tapak tangan mudhari', jari tengah atas sekali. Jari tengah atas sekali siapa? Engkau. Awak seorang lelaki. Siapa awak seorang lelaki kat situ? Musa itulah. Dia tanya Musa kan? Jadi mudhari' yang berada di jari tengah atas sekali tambah dengan dhamir muttasil saya. Tambah dengan dhamir muttasil saya kat belakang. Adakah engkau hendak membunuh aku? Adakah engkau hendak membunuh aku? Kama sudah ada makna di bawah.
Sebagaimana qatalta, engkau telah bunuh. Sebagaimana engkau telah membunuh. Ini madhi jari tengah, anta. Sebagaimana engkau membunuh. Ya. Sebagaimana engkau telah membunuh nafsan, satu orang, satu nyawa, satu individu. Bi. Okey. Jadi perkataan bi di sini sama erti dengan ni. Yang awak buat ni sama erti dengan fi, pada. Fi. Jadi bi itu kadang-kadang makna dia sama dengan fi. Okey. Bil amsi. Perkataan ams adalah semalam. Okey. Sebagaimana engkau telah bunuh seseorang pada hari semalam. Okey, semalam. Alright. Muka surat 10. Cuba lihat muka surat yang ke-10. Ya. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha. Okey. Ini juga daripada surah Al-Baqarah. Cerita tentang lembu tu. Cerita tentang tuduh-menuduh. Wa iz, dan tak kala kata Allah, qataltum, fi'il madhi jari tengah bawah sekali. Tak kala kamu semua telah membunuh, ketika mana kamu semua bunuh nafsan, satu nyawa, satu diri, satu orang, maka iddara'tum, sudah ada makna di situ. Kamu tuduh-menuduh. Kamu tuduh-menuduh fiha, padanya, di dalamnya, berkenaannya, tentangnya. Tak kisah. Kita pulang nak pakai mana yang sesuai. Ha tu balik kepada nafs. Fiha. Perkataan ha tu, dhamir ha kembali kepada nafs. Nafs itu muannas. Perkataan nafs dikira sebagai muannas. Walaupun perkataan tu kita refer pada orang lelaki ke atau orang perempuan, tak ada masalah. Nafs itu. Saya cerita nafs saja. Falima qataltumuhum in kuntum sadiqin. Okey. Cuba buka tapak tangan madhi dan tapak tangan dhamir muttasil sekaligus. Tapak tangan madhi dan tapak tangan dhamir muttasil sekaligus. Okey. Untuk tapak tangan dhamir muttasil, sila buka jari kelengking bawah sekali. Wa huma hum. Ada? Jumpa? Okey. Kemudian dekat jari tapak tangan fi'il madhi, kita lihat jari tengah bawah sekali. Okey. Kalau boleh buka dua-dua sekali pun tak apa. Kalau tak boleh, cuba tengok. Ulang-ulang tengok. Okey. Perkataan kita sekarang apa? Qatala, betul? Fokus perkataan kita sekarang apa dia? Qatala. Perkataan qatala, bila kita pindahkan dia ke jari tengah bawah sekali, kita refer kepada antum. Apa bunyi dia? Qataltum. Ni, tengok whiteboard. Qataltum.
Betul? Okey, maknanya daripada qatala telah bunuh, sekarang dia berubah maknanya menjadi kamu semua telah bunuh. Okey, kamu semua telah bunuh. Alright. Kemudian saya nak tambahkan selepas itu dengan orang yang dibunuh itu. Tengok sini. Saya nak tambah apa? Hum. Okey. Jadi maknanya saya nak jadikan ayat itu kamu semua bunuh mereka. Kamu semua telah bunuh mereka. Sebelum nak O ke B ke C tengok baik-baik ni. Tengok. Jadi kalau ikut original version, apa bunyi dia? Dia jadi apa? Qaf, ta, lam, ta, mim, ha, mim lah. Betul? Qataltumhum. Sepatutnya beginilah. Tak? Tapi Arab dia tidak buat begini. Kenapa? Sebab qataltum tu orang lain, hum orang lain. Nampak tak? Maknanya di sini ada dua orang yang tak sama. Kita ada antum kat sini. Kat sini kita ada mereka. Ya. Kamu semua tambah siapa? Mereka. Jadi macam mana Quran buat? Quran selesaikan masalah itu, dia tambahkan huruf waw. Nampak tak ada waw kat situ? Nampak tak? Tengok betul-betul perubahan tu. Pertama dia tambah waw. Kedua tadi mim mati, sekarang mim jadi baris apa? Mim depan. Tadi asalnya mim baris apa? Asalnya mim tadi mati. Tapi bila kita tambahkan waw, waw tu yang mati. Mim sudah ditambahkan baris lain. Baris apa? Baris depan. Jadi maknanya apa bunyi dia sekarang ni? Dia sudah jadi qataltumuhum. Jadi hati-hati tolong bulatkan waw tu. Jangan cari kat mana-mana tapak tangan, dia tak ada. Waw tu dia top up di situ saja sebagai penyelamat. Maknanya nak memisahkan antara dua pihak yang tak sama. Qataltum merujuk kepada antum, hum merujuk kepada mereka. Jadi tambahkan apa? Tambahkan waw di situ. Alright. Jadi apa soalannya? Fa maka kata Allah. Maka. Lima kenapa? Mengapa? Tak faham juga awat. Itulah itu awat. Awak. Qataltumuhum. Kenapa kamu semua bunuh mereka? Mengapakah kamu semua membunuh mereka? In sekiranya, seandainya, sekiranya kuntum kamu semua sadiqin, orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar. Okey. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Okey. Wa qaul tu apa? Ucapan. Kata-kata. Ungkapan. Mama nak buat kerja. Dan ucapan mereka, kata-kata mereka, statement mereka. Apa statement dia? Ini orang yang kata ni lah, yang Kristian kata, Yahudi kata, inna sesungguhnya kami. Sekarang kita pakai apa? Kita pakai ibu jari bawah sekali. Qatalna. Kami telah bunuh. Kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih
Siapa Al-Masih? Isa bin Maryam. Ya, benar. Al-Masih Isa bin Maryam yang merupakan Rasulullah. Rasul Allah. Rasulullah. Utusan Allah. Utusan Allah. Okey. Kemudian yang terakhir untuk fi'il madhi. Selepas ini kita masuk mudhari' pula. Yang terakhir untuk fi'il madhi, ini ayat yang ditujukan kepada orang yang membunuh anak-anak mereka. Dalam ayat lain dia kata bunuh sebab apa? Takut miskin, takut papa, takut tak cukup makan dan sebagainya. Okey. Kat sini dia kata bunuh. Tapi kalau buka apa dia? Qad khasira. Khasira pun fi'il madhi juga. Khasira. Kalau saya dia jadi khasirtu, khasirna. Ataupun kalau kita biasa baca Quran, kita jumpa berkata apa? Khusranul mubin. Kerugian yang nyata. Khusran. Jadi khasira maksud apa? Telah rugi, kata Allah. Qad, sesungguhnya. Sesungguhnya. Khasira. Telah rugi. Rugilah. Siapa yang rugi? Allazina, orang-orang yang mereka yang orang-orang yang kita pindah ke jari kelengking bawah sekali. Qatalu, mereka telah bunuh. Orang-orang yang mereka telah membunuh. Mereka telah bunuh. Siapakah yang mereka bunuh? Waladun. Kalau seorang Arab kata apa? Walad. Child. Kalau banyak, aulad. Anak-anak. Anak-anak. Okay. Kalau seorang waladun. Kalau ramai, auladahum. Anak-anak mereka. Okay. Bunuh tu pula. Bunuh secara apa? Safahan. Bodoh. Bukan beragama, bermutawal. Bi ghairi. Maksud bi ghairi? Dengan selain. Dan tidak. Kalau satu-satu, itu dua perkataan tu. Cuba tengok. Ni. B bagi. Dua perkataan jadikan satu. Kita ada perkataan bi. B. Bismillah. Bi apa? Dengan. Betul? Ya. Ghair apa ghair? Ghaira, ghairi, ghairu tak ada masalah. Tidak. Ghair ni ghairil maghdubi alaihim. Bukan pun boleh. Tidak pun boleh. Tanpa pun boleh. Jadi tengok baik. Tengok baik. Jangan dua. Jadi satu sini. Tengok sini. Saya tekankan. With tambah out. With tambah out. Jadi apa? Without. Without tu dua makna ke satu makna? Dua. Satu makna. Satu makna. Masa dia pisah dua makna, betul? With satu makna. Out satu makna. Tapi kalau kita kata without, kita tak kata dengan tanpa. Tanpa je lah. Maknanya waktu bahas seorang-seorang. Yes, waktu bahas seorang-seorang dia ada makna. Waktu ghair seorang-seorang dia ada makna. Tapi bila kita cantum bi ghairi, jangan terlanjak pula dengan tanpa. Dia tak ada dengan tanpa je. Tanpa je lah. Bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Tanpa ilmu, tanpa asas yang kuat, tanpa alasan yang munasabah, dan sebagainya lah. Kecuali kalau dia cacat ke, dia lahir nanti akan menyusahkan dia berdasarkan pandangan pakar dan sebagainya, cerita lain. Yang ini tak ada sebab. Tak ada sebab apa-apa. Okey. Okey, habis. Kita pindah ke fi'il mudhari'. Jadi untuk level kita setakat ni, kita hanya tengok mudhari' sajalah. Okey. Kalau mudhari' tu mati ke, mudhari' tu jadi bagi lain ke, itu cerita lain.
Itu next level lah. Itu insya-Allah selepas COVID-19 berakhir nanti kita akan beraksi semula lah. Kita akan menerangkan semula pelbagai nota yang lain. Ya. Ustaz, Ya. boleh Ustaz ulangan ayat yang qataltumuhum tu yang Ustaz kata campur antum dengan adakah sama dengan fatalu ni? Okey, tak apa, saya teruskan dulu. Nanti okey. kalau ada masa kat ujung saya ulang. Kalau tak ada masa, sila lihat recording. Sampai hati Ustaz. Tak sampai hati. Bukan sampai hati. Recording tu dia boleh lajukan. Dia tak payah tengok daripada awal. Recording ni kita boleh pilih episod yang kita nak je. Okey. Alright. Sekejap Ataupun nanti kalau sempat kita ulang balik belakang. Okey. Ataupun nanti saya akan ambil satu sesi khas macam mana kita nak tambah fi'il dengan dhamir mutasil kat belakang. Sebab ini satu contoh, banyak lagi. Okey. Yang itu kena ada inilah siaran berbayar nanti. Dia kena bayar dulu baru keluar. Okey. Yang tu kena book dulu macam Astro tu dia iklan je. Okey. 1 2 3 4 5. Okey, baris kelima. Baris kelima kita masuk kepada fi'il mudhari'. Yaqtul, asalnya yaqtulu lah. Ini fi'il mudhari' asal, yaqtulu. Tetapi dia mati ke tak mati tu itu next level kita akan jelaskan. Okey. Kalau kita lihat muka surat 9, sebentar patah balik muka surat 9. Muka surat yang ke-9, baris yang pertama, kita pembunuhan yang tak sengaja tadi. Okey, itu adalah pembunuhan yang apa? Yang sudah berlaku. Ini adalah pembunuhan yang sudah berlaku. Buat dia past tense. Okey. Tetapi muka surat 10 baris yang kelima, ini adalah apa? Ini adalah hukum yang berbentuk andaian. Maksudnya apa? Kalau berlaku, apa cerita? Ya. Ini berbentuk apa? Sebab tu kita pernah sebut mudhari' juga bermaksud dia boleh membawa maksud future tense ataupun continuous ataupun perbuatan yang berterusan. Kalau perbuatan tu berterusan berlaku. Di dalam ayat ini Allah kata apa? Wa man yaqtul mu'minan, dan barang siapa? Sesiapa yang membunuh. Jadi ini satu andaian lah. Kalau benda ni berlaku. Mungkin tak berlaku lagi. Tak pasti. Okay, Dan barang siapa yang dia bunuh seorang mukmin. Dia bunuh seorang yang beriman. Kalau tadi tak sengaja, sekarang ni apa? Muta'ammidan. Dengan sengaja. Dengan sengaja. Fa maka jaza, reward dia. Apa reward dia? Jaza itu ialah balasan, ganjaran. Hu itu ialah dhamir lah. Dia. Maknanya ganjaran untuk dia, balasan untuk dia apa dia? Jahannam. Neraka Jahannam. Khalidan, kekal. Dia kekal. Fiha. Ha kembali kepada neraka. Ha itu kembali kepada neraka tadi. Dia kekal fiha, di dalamnya. Okay, sekali lagi, barang siapa yang membunuh seorang yang beriman secara sengaja, dengan sengaja, maka balasannya neraka Jahannam. Dia kekal di dalamnya. Okey. Sebelum saya teruskan, ayat ini clear ke ataupun ada persoalan lain boleh timbul? Ataupun secara baca sekali jelas? Susah pula. Kalau orang tanya kita lah, ayat ni kalau kita baca sekali lalu, dia clear cut ke ataupun ya ke? Ataupun ada keraguan-keraguan? Sila respon. Itu okey lah. Clear cut.
Clear. Dengan Maknanya, sengaja tu. maknanya clear. Clear. Maknanya dengan sengaja ni maknanya intention lah, memang dia sengaja nak bunuh lah. Ini bukan dia kena suruh ke, orang paksa ke, orang ni memang dia bunuh, memang dia bunuh. Dia cerita memang dia sengaja bunuh. So ayat ni clear ke tak? Clear. Ya. Clear. Clear sebab saya baca lah clear. Itu ialah sudah pasti. Okey. Dia ayat ni tak ada masalah. Tapi kalau kita masuk, katakan kita ada kelebihan, kita masuk dalam subjek fiqh ke usul fiqh dan sebagainya, ayat ini sebenarnya dia ada sedikit masalah. Apa masalah dia? Apa keraguan dia, Ustaz? Masalah ayat ini ialah apa? Dia di sana ada ayat-ayat Quran dan hadis Nabi itu yang secara zahirnya dia contradiction. Faham tak? Kekal dalamnya tu. Kalau dia bertaubat. Kalau dia Maksudnya, bertaubat. ini cerita tak taubat. Right. Ini Taubat, cerita ya. tak taubat. Kalau taubat cerita lain. Yalah, kontradik kat situ ke? Yes. Jadi maknanya ada ayat Quran, sesama ayat Quran ataupun hadis sesama hadis yang secara literally, secara zahir dia dilihat seolah-olah contradiction. Jadi yang itu kena masuk subjek lain. Kenapa? Kerana sebab itu saya tanya tadi. Kalau kita hafal Quran ataupun kita biasa baca ayat Quran, sebenarnya ayat ini kontradik. Kenapa kontradik? Sebab di awal-awal ini tak, tapi ini bukan nak menggalakkan orang buat dosa, tak. Maknanya kita kena faham dosa dia besar lah. Kalau tak bertaubat ni memang neraka jahanam lah. Tapi maknanya yang masalah di sini ialah dia kekal di dalamnya seolah-olah yang kita faham apa? Tiada ampun bagimu lah. Betul tapi sebab itu saya kata tadi dia akan ada kontradik dengan ayat yang Allah kata Allah akan ampunkan semua dosa kecuali syirik sahaja. Nampak tak? Allah akan ampunkan semua dosa kecuali syirik. Syirik saja. Jadi maknanya ayat ini perlu dibaca bersama. Macam akta undang-undang tu kena dibaca dengan akta lain. Tapi bukan bermakna kita nak meremehkan dosa bunuh. Tidak. Okay, Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqqi. Kejap Ustaz. Nak tanya juga. Okay. Dia ni macam serupa dengan syirik juga ke? Kalau orang tu syirik, kekal dalam neraka juga kan? Kalau lah kata dia kembali balik, dia dah tak syirik, dia tukar balik akidah dia. Yes. Dia akan lepas juga kan? Betul. Sama lah kontradik macam tu jugalah kan? Cuma ayat sebab itu ayat itu bila dia kata innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika, itu dia terikat dalam arti kata tak bertaubatlah. Tapi kalau kata murtad ke syirik ke tapi sebelum mati dia bertaubat, maknanya insya-Allah lah harapan kita supaya apa? Supaya taubat tu diterima lah. Okey. Ayat seterusnya berkenaan dengan apa? Dengan sedikit macam-macam. Ni ada muzik selingan ni. Okey. Ada background music ni. Okey. Seterusnya iaitulah sedikit berkenaan dengan apa? Dengan ciri-ciri perangai orang Yahudi, orang ahli kitab yang terdahulu. Jadi Allah kata zalika, demikianlah. Yang demikian itu. B. Walaupun B itu kita kata dengan, tapi kadang-kadang B ni dia jadi pelengkap ayat sajalah. Ada kalanya yes, B kena terjemah dengan. Tapi ada kalanya dia punya susunan tu begitu, dia datang package sekali dengan B kan. Jadi di sini B tidak sesuai kita nak kata dengan. Jadi kita biarkan begitu saja. Zalika B. Biasanya kalau zalika tu dia datang B sekali lah. Dia tak sesuai. Zalika yang demikian itu B dengan. Melayu tak sesuai. Okay, Anna sesungguhnya. Anna boleh jadi bahawasanya. Anna boleh jadi sesungguhnya. Kata Allah. Sesungguhnya mereka. Kanu. Adalah mereka. Ini pun fi'il madhi juga. Okay,
Kana ni pun dia fi'il madhi. Dia boleh masuk tapak tangan madhi, boleh masuk tapak tangan mudhari', boleh masuk tapak tangan amal, boleh masuk tapak tangan nahi. Cuma yang ini pun kena sesi yang khas sebab kana tidak ada dalam bahasa Melayu. Kana tidak ada dalam bahasa Melayu. Apa maksud kana tidak ada dalam bahasa Melayu? Kana ni macam kalau past tense was, were. Mana Melayu ada? Kan? Jadi seolah-olah kanu ni they were. They were Melayu kata apa? Melayu tak ada. Kan? Maknanya yang konsep is, am, are, kemudian was, were, itu Melayu tak ada. To be. Bahasa Arab diterjemah Melayu pun dia buat adalah, Ustaz. Sebab tu dia tak ada. Adalah mereka. Adalah mereka ni sebenarnya dia makna adalah mereka satu masa dahulu. They were. Adalah mereka ketika itu. Jadi tak apa, yang ni kita buat sesi nanti ya. Yakfuruna, kafara yakfuru. So yang ni pun fi'il mudhari' juga. Mudhari' yang kita tujukan kepada mereka lah. Yakfuruna, mereka kufur. Bi dengan ayatillah, ayat-ayat Allah. Mereka kufur dengan ayat-ayat Allah. Kemudian yang lebih selain daripada kufur, mereka juga apa? Wa yaqtuluna, dan mereka bunuh. Tadi apa Ustaz? Kanu? Kanu tu mana? Ada kat bawah tu, ada terjemahan tu, adalah mereka. Adalah mereka. Ya. Wa yaqtuluna, dan mereka bunuh an-nabiyyin, nabi-nabi, para nabi, bi ghairi, tanpa, bi ghairil haqq. Apa maksud bi ghairil haqq? Kebenaran. Kebenaran. Kebenaran di sini bukan permission. Kebenaran di sini adalah justification. Tanpa alasan yang kukuh, tanpa sebab-sebab yang wajar, suka-suka dia je. Itu maksud bi ghairil haqq, tanpa kebenaran. Bukan permission Alright. Okey, kita habiskan sampai bawah sekali tu. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairi haqqin. Lebih kurang macam yang kita dah baca tadi. Cuma starting dia saja berbeza. Inna, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang yakfuruna, mereka kufur. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kufur. Bi, dengan Bi ayat, bagi ayat-ayat Allah. Dengan ayat-ayat Allah. Mereka kufur dengan ayat-ayat Allah. Dan membunuh. Yaqtuluna, mereka bunuh. Dan mereka bunuh an-nabiyyin, nabi-nabi, para nabi, bi ghairi haqqin, tanpa kebenaran. Beza alif lam tanpa alif lam, Ustaz? Apa beza alif lam dengan tanpa alif lam? Wallahu alam, tapi yang pasti dengan alif lam yang tadi itu dia wakaf di situ. Tapi yang tidak ada alif lam ni dia akan ada ayat lain sambungan. Cuma ayat ni sebab kita tak bagi satu surah, kita tak nampak lah. Tapi dia tu selepas tu dia sambung lagi dengan perkataan yang lain. Okey. Kemudian yang terakhir, sama juga sikap-sikap ahli kitab yang terdahulu, selain daripada dia kufur dengan ayat Allah dan bunuh para nabi, ini juga Allah dedahkan. Dengan sebahagian nabi begini perangai dia, dengan sebahagian nabi dan rasul begini pula perangai dia. Fariqan, sebahagian, kata Allah. Sebahagian di sini merujuk kepada sebahagian nabi-nabi dan rasul yang Allah hantarkan kepada mereka itu. Fariqan kazzabu, itu bukan kamu, betul kan? Fariqan, sebahagian mereka dustakan.
Bukan kamu dustakan Tukar tu, bukan kamu tu. Mereka. Fariqan kazzabu, sebahagian kamu semua dustakan. Mereka dustakan. Wa fariqan, dan sebahagian. Dan sebahagian. Kalau bahasa Melayu, dan sebahagian yang lain pula. Jangan tanya Arab kata pula apa. Kan tak ada bahasa Arab pula. Dia tanya gitu, Ustaz Arab cakap pula apa? Tak, itu bahasa Melayu. Wa fariqan, dan sebahagian yang lain pula yaqtuluna. Mereka bunuh. Maknanya sebahagian Nabi dan Rasul mereka tak percaya, perolok-olokkan, dan sebahagian mereka bunuh. Okey, so alhamdulillah kita tamat muka surat 10. InsyaAllah nanti kita sambung muka surat 11 pada sesi yang seterusnya. Dan saya akan tengoklah kalau ada latihan-latihan lain yang boleh mengukuhkan, bukan memeningkan, mengukuhkan kefahaman kita untuk kita recall balik, refresh balik tapak tangan yang ada tu. Nanti saya akan bekalkan lah ya. Tapi so far alhamdulillah kebanyakan yang masuk ataupun yang join kita online ni alhamdulillah majoriti hantar lah. Kalau ada yang belum hantar tu kita anggaplah kertas tu salah alamat ke, mungkin dia pergi nombor orang lain, wallahualam kan. Postman salah hantar kan, kita tak boleh marah. Postman dah salah hantar, takkan kita nak marah kan? Kita bayar duit pos apa semua kan. Salah tung surat pula dia masuk kan. Okey. Maaf Ustaz, tadi ada gangguan pasal ada 2 kematian. Oh ya ke, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey. So insya-Allah nanti kita sambung pada sesi yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Doa cik keluar dulu ya. Okey. Ada 2 kematian. Wa ilal liqa. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Rosita macam mana? Best tak? Dah. Saya rasa saya kena ambil yang best. Ya, Ustaz ulang-ulang insya-Allah. Okey. Macam mana dapat buku Rozi? Ya? Buku je macam mana dapat? Itu dah ada tapi saya tak dapat lagi. Saya tak tahu macam mana pergi ambil. Bukan Kak Ruby uruskan ke? Ruby apa pakai? Ya. Nanti ya minta maaf sebab dia memang tak ada order dengan Rozi pun, dia kata dia akan buat kot. Okey, alright. Okey, jumpa lagi. Lalika. Ma'assalamah. Okey, jumpa hari Khamis nanti. InsyaAllah. Okey, assalamualaikum. Salam. Okey, Rozi and Ya, okey. On.